yang dan serba mudah, segalanya ada pada dirinya. Tetapi bila mana hidupnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia kembali di akhirat, bermula di dalam alam kubur lagi, dia akan merasakan penyiksaan, penderitaan demi penderitaan yang tidak pernah akan ada kesudahannya, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi yang telah Allah Taala utuskan untuk kita umat di akhir zaman, dan kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak-banyak perintah Allah, selawat ini merupakan salah satu perintah Allah yang mana Allah Taala sendiri melakukannya. Allah Taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dan mengucap salamlah kamu kepadanya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita selalu ucapkan, selalu ungkapkan, menjadi sebab timbulnya kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kali kedua ana membuat pengisian di sini. Kali yang pertama ana ingat ana menyampaikan tazkirah jemaat. Ini adalah kali yang kedua, tapi mungkin ramai yang belum kenal dengan ana minta izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tarmizi bin Muhammad Yahya, berasal daripada Tawau Sabah, berumur 26 tahun. Sekarang berkhidmat sebagai timbalan pengetua Sekolah Rendah Islam Kota Kinabalu, dan dalam masa yang sama saya juga merupakan penyelas dakwah NGO Sabahke, sebuah NGO yang menjalankan kerja-kerja kebajikan dan dakwah di negeri Sabah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini suka untuk ana berkongsi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu qala, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, iyadatul mari wa isba'il janais wa tashmitil atish wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam wa nasril mazlum wa ibraril muqsim. Yang bermaksud daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara. Yang pertama yaitu iyadatul marid, yakni menziarahi orang sakit. Yang kedua wa itsba'il janais, yaitu kita mengiringi ataupun kita mengikuti jenazah. Yang ketiga wa tashmitil atis, yakni kita mengucap ataupun menjawab bila mana ada orang mengucapkan alhamdulillah bila mana dia bersin. Kemudian yang keempat wa ijabatid da'i, yang bermaksud kita memenuhi jemputan orang untuk sekiranya dia memanggil kita datang kenduri. Yang kelima wa ifsya'is salam, yakni kita memberikan salam, menyebarkan salam. Yang keenam yaitu wa nasrif mazlum, yakni kita membantu orang yang dizalimi. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah wa ibara'ir muqsim, yakni kita melunaskan sumpah, ya, ataupun membantu untuk mengutarakan sumpah. InsyaAllah pada sesi tazkirah ini kita akan berkongsi tentang 7 sunnah ataupun 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita yaitu iyadatul marid, kita
menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar kita solat. Ziarah orang sakit pun adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh rasa kalau kita ini orang yang jenis kuat berpuasa sunat, kuat solat sunat, kawan kita tak puasa sunat, kawan kita tak solat sunat, maka kita rasa kita lah kuat orangnya yang akan masuk syurga, dia tak masuk syurga. Tak boleh kita rasa begitu. Sebab syurga Allah Subhanahu wa taala ini luas, dan jalan-jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala itu pun luas. Ada orang yang masuk syurga kerana solat, ada orang yang masuk syurga kerana sedekah, ada orang yang masuk syurga kerana puasa dan sebagainya. Kerana jalan-jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jadi di antara sunnah Rasulullah adalah kita menziarahi orang sakit. Ini merupakan sunnah Rasulullah. Dan orang sakit macam mana yang perlu kita ziarah? Sakit, walaupun sakit yang sedikit pun kita kena ziarah. Sunnah untuk kita ziarah. Bukan semestinya nak mati baru ziarah. Orang kita sekarang nak ziarah orang sakit, nak mati baru ziarah. Sama jugalah nak ucapkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak mati tak ucap inna lillah. Tanya dengan kawan, aku dengar mat semalam dia kata aksiden motor, macam mana? Dia pun kata, oh mat aksiden motor, patah kaki, patah paha, hilang tangan, gigi 2 butir melekat dekat sproket. Oh gitu, dia tak ucap inna lillah. Bila sebut mati baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab tak pergi mengaji. Sebut inna lillah ini bukan sekadar mati. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam Al-Quran, wa ma asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hamba-hambaku apabila mereka ditimpa musibah, musibah ini ma asabal mukmin adalah perkara yang tertimpa pada orang mukmin dan dia tidak suka, itu namanya musibah. Tidak semestinya benda yang besar. Contohnya kita keluar daripada masjid, hilang selipar. Bukan selipar mahal pun, bukan selipar mahal, tak sampai pun 300, kan? Selipar harga 3 rial hilang. Kita pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab bukan kita yang jaga. Kalau kita yang jaga tak akan hilang. Tapi sebab Allah Subhanahu wa taala yang jaga, Allah berkehendak yang demikian. Jadi kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian juga halnya bila kita nak menziarahi orang sakit. Tidak semestinya orang dah sakit lumpuh nak mati dia baru kita nak ziarah, tak. Orang yang buat motosikal, buat cak, kena sepanah dekat tangan berdarah, sunat kita ziarah. Sunat untuk kita ziarah walaupun lukanya hanya sedikit. Itu dah termasuk dalam sunnah. Ia dah termari kita menziarahi orang sakit. Dan bila mana kita menziarahi orang sakit ini ada adab-adabnya. Ya, di dalam kitab-kitab ada menerangkan adab-adab bila kita menziarahi orang sakit. Di antaranya bila kita ziarahi orang sakit ini, kita bacakan doa. Baca doa kepada orang sakit. Kadang-kadang orang datang ziarah orang sakit, bukannya baca doa, sembang dengan orang sakit, sembang. Lepas tu makan buah dia, makan biskut dia, balik. Sepatutnya bacalah doa, kan? Baca doa, tengok tempat mana yang sakit. Kalau tangan dia patah, pegang dekat tangan, pegang pelan-pelan, jangan pegang kuat-kuat tuan-tuan. Pegang kuat-kuat nanti patah semula pula. Pegang dekat tangan dia, baca doa. Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifauka, yashfihi shifaan la yughadiru saqam. Wahai Allah, sesungguhnya Engkaulah penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan melain daripada kesembuhan Engkau. Ni kita menyatakan bahawa Allah yang bagi sembuh, bukan doktor yang bagi sembuh. Kalau hari ini doktor bagi sembuh, kita telah syirik. Sebab apa? Sifat isfihi, sifat memberikan kesembuhan ini adalah sifat uluhiyah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini doktor boleh menyembuhkan, wajib kita sembah doktor. Sebab
menyembuhkan itu adalah sifat tunggal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka ishfihi shifaan la yughadiru saqama. Maka sembuhkanlah ya Allah shifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tak sakit lagi. Jadi lepas tu, lepas baca doa, minta diri terus, tak perlu duduk lama-lama. Ni kadang-kadang kita ziarah orang sakit duduk lama-lama, duduk setengah jam, duduk sejam. Sedangkan kita tak tahu, mungkin isteri dia nak keluar, nak basuh kencing, nak basuh berak dia, kita duduk dekat situ. Isteri dia keluar bawa besen, sebab tak faham dia tanya lagi, oh berak dalam besen. Sepatutnya faham lah, kena balik. Bukan sekadar ziarah orang sakit kena sekejap-sekejap. Ziarah hari raya, ziarah hari raya pun adabnya tak boleh lama, sekejap cukup. Pergi satu rumah 5-10 minit, makan kuih, minum air, dah. Begitu, okey, saya nak beransur, nak pergi rumah yang lain pula. Tak perlu lama-lama. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak faham, bila dah habis minuman, dah makan kuih, duduk sembang. Tuan rumah kata ni nak pergi ziarah rumah pakcik saya ni. Dia pun tanya, oh pakcik tinggal dekat mana? Tak pandai faham. Sebenarnya orang nak jalan, tapi dia tak faham. Lepas tu tuan rumah pun keluar, pergi start enjin kereta. Bila start enjin kereta, dia pun tanya, oh ni kereta beli insurans ke beli cash? Sebab apa dia tak faham? Pergi ziarah sekejap je, jangan ziarah lama-lama. Tak kira lah ziarah orang sakit ke, ziarah hari raya ke, pergi ziarah sekejap, jangan pergi ziarah lama-lama. Itu dia sunnah yang pertama, iaitu menziarahi orang sakit. Sunnah yang kedua, ataupun perintah yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah kita mengikuti jenazah. Bila mana ada kematian, kita pergi tengok jenazah. Kalau kita sempat, kita ada masa, tunggu solat jenazah. Kalau tak ada masa, kita buka, minta tengok jenazah, baca doa. Kan baca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah, sehingga habis. Kita doa, lepas tu baru beransur. Ni tak, kadang-kadang bila bisnes, buat bisnes sama-sama. Kan? Bila kawan meninggal, tak ada yang pergi ziarah. Bisnes nak sama-sama. Sebab tu hari ini kita jangan sekadar berkawan dengan orang yang satu pekerjaan dengan kita, kita berkawan dengan semua orang. Jadi bila kita banyak kawan, bila kita mati, insya-Allah ramai yang orang akan ziarah. Dan bila mana kita ziarah orang sakit ni, kita disunatkan untuk sembahyang jenazah. Kadang-kadang ada orang yang pergi tempat orang meninggal, bukannya sembahyang jenazah, duduk sembang, lepak di bawah kolong, sembang cerita. Bermula daripada hal bola, Malaysia menang, sampailah hal politik, semua sembang bawah kolong, tak ada orang nak naik atas. Bila datang orang masjid, dia pun kata, orang masjid datang, sila naik. Orang masjid dia suruh naik, dia tak naik. Tok Imam tanya, dah kami naik, kau tak naik? Dia pun kata, saya tak bawa kopiah, dia kata. Tak bawa kopiah apa benda? Tak bawa kopiah pun boleh solat jenazah. Kadang-kadang dia kata pakai seluar jeans. Apa masalah pakai seluar jeans? Jin pun solat. Kan kita pula yang tak nak solat. Tak semestinya solat jenazah ni, tak semestinya kita pakai jubah, tak semestinya kita nak pakai serban. Pakai seluar jeans pun boleh. Pakai seluar pontung yang lebih daripada lutut tu, yang kadang-kadang anak-anak muda pakai sekarang, hip hop yang terlondeh dekat belakang macam nak jatuh. Pakai seluar tu pun boleh. Sebab apa? Menutup aurat. Boleh solat. Jadi kita naik untuk solat jenazah bersama dengan jemaah surau. Kita solat. Sebab inilah penghormatan terakhir, jasa kita yang terakhir kepada sahabat kita yang meninggal, kepada kenalan kita yang meninggal. Jadi kita solat jenazah. Bila mana ada orang meninggal dunia, saya nak menasihatkan kepada orang perempuan bila mana ada orang meninggal dunia, duduk dalam bilik, jangan duduk dekat luar. Ni tak, orang perempuan bila meninggal dunia,
duduk tepi pintu. Orang kata orang masjid nak datang nak solat, dia tak berganjak. Dengan pipi merah, sini kuning, sini merah, sini hijau, sini biru, kan? Biru tak ada, sini putih, kan? Sini warna pink, kan? Duduk tepi pintu. Orang masjid nak datang solat, tuan guru nak datang solat, JK masjid datang, tengok ada perempuan turun. Orang madrasah datang, tengok ada perempuan turun semula. Tak jadi nak solat sebab ada perempuan. Ni bahaya mainan orang perempuan. Jadi orang perempuan duduk dalam, jangan duduk luar. Sebab sekejap lagi orang nak solat. Kalau tak jadi payah. Tak imam datang, jadi solat jenazah, jadi imam. Allahu Akbar. Buka mata tengok anak darah depan mata. Sujud terus. Allahu Akbar. Jadi punah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu adab. Jadi sebab itu bila mana berlaku kematian, orang perempuan duduk dalam. Dan bila mana berlaku kematian, kita solat jenazah. Kalau ada masa, kita hantar jenazah tersebut ke kubur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat jenazah, dia akan mendapat 1 qirah. Barang siapa yang menghantar jenazah pergi kuburan, maknanya lepas solat terus hantar pergi kuburan, dia mendapat 2 qirah. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kam qirah? Banyak manakah 1 qirah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 qirah itu banyaknya mislu Uhudin, seumpama 1 bukit Uhud. Bukit Uhud ni besarlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang dah pergi umrah, dah pergi haji, tengok besarnya bukit Uhud. Untuk 1 pahala, 1 kali solat jenazah. Betapa hebatnya Islam, kan? Buat kerja 5 minit, 10 minit, bagi pahala sebesar bukit Uhud. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ni pemurah. Kerja sedikit, balasannya banyak. Dia bukan macam manusia. Manusia kerja banyak, gaji sedikit. Tapi bila mana kita beribadah pada Allah, kita buat kerja yang sedikit, maka diganjarkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasmitil atis, yaitu kita mendoakan apabila orang bersin. Bersin ini adalah termasuk dalam perkara-perkara ataupun perbuatan yang kita tak rancang. Maknanya dia terjadi secara semula jadi, tindak balas daripada tubuh kita pun bersin. Jadi bila mana kita bersin, dia sunatkan untuk kita mengucap alhamdulillah. Bila mana kita duduk tepi, orang yang mengucap alhamdulillah ketika bersin, kita disunatkan untuk menjawab yarhamkallah, iaitu yang dipanggil sebagai tasmitil atis. Kita mendoakan kepada orang yang bersin. Jadi sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu ucap alhamdulillah ketika kita bersin? Sebab di antaranya sebabnya, menurut kajian sains, bila mana kita bersin ini, dengan bersin itu maka keluar segala kekuatan dan segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan menurut kajian sains juga, apabila seseorang itu bersin, maka nadinya, nyawanya berhenti bertegup dalam tempoh 1 saat. Jadi kita ucap syukur pada Allah sebab keluar penyakit, dan kita masih ditambahkan nyawa kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kadang-kadang ada orang yang bersin, lepas bersin terus meninggal dunia. Ada yang jadi begitu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan setakat bersin je, keluar daripada tandas pun kita kena ucap alhamdulillah. Ada orang tanya, ustaz, kenapa keluar daripada tandas saya nak ucap alhamdulillah? Di dalam tandas saya bukan makan. Memanglah dalam tandas nak makan, tetapi di dalam tandas kita buang segala sisa-sisa apa yang kita makan. Kalau hari ini kita dapat rasa, kita dapat lihat bagaimana seorang yang tidak dapat membuang air dengan sempurna, nak buang air tapi tak dapat keluar. Payah tuan-tuan, tak senang nak hidup. Jadi sebab tu bila mana kita dapat membuang air dengan sempurna, maka kita ucaplah alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sidang jemaah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memenuhi jemputan kenduri. Bila mana ada orang jemput kita kenduri, kita penuhi, kita datang penuhi jemputan orang yang kenduri. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada orang jemput, Rasulullah akan penuhi jemputan tersebut. Ada orang tanya, "Ustaz, macam mana kalau saya berpuasa? Orang jemput datang kenduri sewaktu berpuasa." Sunnah juga untuk menziarahi ataupun memenuhi jemputan kenduri tersebut. Sebab yang sunnahnya adalah memenuhi jemputan, tak semestinya makan. Cukup kita datang tunjuk muka dah balik. Tapi pahaman orang hari ni, bila datang kenduri kena makan. Tu yang silap. Bila mana dijemput, ni saya ada jemputan, nak jemput tuan untuk datang kenduri ke rumah saya pada besok hari. Oh, besok hari tak boleh lah, saya puasa. Sedangkan boleh je pergi kalau puasa, pergi walaupun tak makan. Sebab yang sunnahnya adalah memenuhi jemputan. Memenuhi jemputan. Makan tak sunnah, tak makan pun tak apa. Cukup sekadar kita memenuhi jemputan. Kemudian yang kelima yang dianjurkan, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Jumpa orang bagi salam, assalamualaikum. Yang paling terbaik bagi salam penuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling ringkas, salam. Ada orang kata tak boleh ucap salam sebab salam tu maksudnya celaka. Tak, salah. Salam maksudnya sejahtera. Salam maksudnya sejahtera, berasal daripada perkataan kata akarnya Islam. Dan Islam kata akarnya adalah salam, yang bermaksud sejahtera. Jadi boleh ucap salam. Kadang dalam mesej kan, kita malas nak tulis panjang-panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang sangat, kita pun tulis salam. Cukup. Cukup. Sebab itu juga dikira sebagai ucapan salam. Tapi jangan hari ini pula ucap salam satu Malaysia. Sebab hari ini ada orang yang kadang-kadang dia salah tafsir. Dia kata sama aja assalamualaikum dengan salam satu Malaysia. Tak sama. Assalamualaikum sunnah. Assalamualaikum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata tak boleh ucapan satu Malaysia, boleh. Nak ucap sabahul khair, selamat pagi, boleh. Tetapi kita jangan samakan dengan ucapan assalamualaikum. Kalau kita nak samakan, bagi tahu dekat atau imam, tukar lepas ni. Kan? Dalam tahiyat akhir sebelum untuk apa, bagi salam selepas solat, fil alamina innaka hamidum majid. Salam satu Malaysia. Memang kena belasah dengan makmum lah tuan-tuan. Besok keluar paper utusan Malaysia, tu imam kena belasah. Sebab apa? Bagi salam dengan salam satu Malaysia. Jadi tak sama. Assalamualaikum dengan salam satu Malaysia tak sama. Assalamualaikum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan dalam Islam. Bukan tak boleh, ya. Boleh ucap salam satu Malaysia, tapi jangan kita samakan assalamualaikum dengan salam satu Malaysia. Kemudian sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yang dianjurkan di dalam Islam, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu wa nasrul mazlum, yakni kita membantu menolong orang yang dizalimi. Hari ini kita tengok ramai manusia yang dizalimi, tidak kira di dalam ataupun di luar negara. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Syria, di Iran, mereka dizalimi, kan? Sahabat-sahabat kita yang berada di luar negara, mereka dizalimi. Jadi sebagai umat Islam yang seakidah dengan mereka, yang bersaudara dengan mereka dengan persaudaraan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwan. Innamal mu'minuna Anda terlupa ayat tu.
Yang bermaksud sungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwanu fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya setiap orang yang beriman itu bersaudara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi wa yuhibba li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Jadi hari ini bila mana kita tengok orang dizalimi, wajib untuk kita tolong. Sunnah untuk kita menolong orang yang dizalimi. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini kita tidak dapat menolong orang yang dizalimi, maknanya kita melindung secara fizikal. Cukuplah kita membantu mereka, membantu orang yang dizalimi ini dengan memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada mereka. Dan sekurang-kurangnya kita mengirimkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Sebab itu pejuang-pejuang Islam yang berada di bumi Iran, di bumi Syria, di bumi Palestin, dia pesan, dia kata apa? Wala tansawna bidu'aikum. Jangan lupa kami dalam doa-doa kamu. Sebab apa? Doa ini adalah senjata orang mukmin. Jadi sekurang-kurangnya di dalam doa kita jangan lupakan. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala membantu dan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di seluruh dunia, dan khususnya orang-orang yang dizalimi di dalam negara kita sendiri. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham perbezaan dua perkara. Zalim dengan kejam. Zalim dengan kejam dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Kejam ni yang mudahnya kita gambarkan, kita tengok dia bunuh dengan tak ada perikatan, itu kejam. Pengertian zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu pengertian zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh yang mudah hari ini, anda nak ambil contoh yang mudah, macam mana seseorang itu berlaku zalim. Contohnya hari ini orang buat kopiah. Kopiah ini tempatnya di atas kepala, dibuat untuk diletak di atas kepala. Tapi zalim orang yang meletak menggunakan kopiah di kaki, sebab itu bukan tempatnya. Demikian juga halnya hari ini, apabila kita tidak meletakkan dustur, undang-undang Allah Subhanahu wa taala bukan pada tempatnya, kita sisihkan, kita buat pengasingan hal keduniaan dengan hal agama, kita asingkan, itu zalim. Sebab apa? Agama adalah satu panduan untuk kita mentadbir dunia. Dan pengertian khalifah, kalau kita lihat yang ditafsirkan oleh ulama, pengertian sebagai khalifah itu adalah bermaksud iqamatuddin wa siyasatuddin dunyawi. Kita mendirikan agama dan kita mentadbir dunia ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya hari ini bila mana orang mengetepikan di dalam kehidupannya undang-undang Islam, dia tepikan di dalam kehidupannya, dia tolak Al-Quran daripada menjadi dustur, menjadi perlembagaan di dalam kehidupan, maknanya orang tersebut telah berlaku zalim. Jadi bila orang berlaku zalim ini, kita kena bagi nasihat, kita kena bagi penerangan, ya. Kita kena bila mana orang zalimi, kita kena bantu. Jangan pula sampai kita ini menjadi orang yang membantu orang yang membuat kezaliman. Jangan, tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung, jangan kamu merasa okeylah dengan orang ni, walaupun dia jahat tapi dia bagi sekian-sekian. Jangan. Fatamassakumun nar, Allah Taala beritahu, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Jadi bila mana berjumpa orang zalim, kita kena nyatakan kamu melakukan kezaliman. Kita ajak dia, kita memberi peringatan dengan peringatan Al-Quran, peringatan hadis Rasulullah, supaya dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketujuh yang disebutkan di dalam hadis ini, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita melunaskan sumpah, melunaskan janji. Jadi bila mana ada orang bersumpah, bila mana orang berjanji, maka benda tu kena tunaikan, kena selesaikan. Sebab hari ini kita tengok
Banyak orang yang bersumpah, banyak orang yang berjanji, tetapi dia tidak melunaskan sumpah, tidak melunaskan janji. Ini bahaya. Ini boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bersumpah, kita berjanji, kemudian kita dusta. Yang mana salah satu ciri-ciri orang munafik ini, apabila dia berjanji, dia ingkar pada janji tersebut. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Jadi sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita jaga janji, kita jaga sumpah yang kita ucap, yang kita sebut, dan kita cuba tunaikan sebaik yang mungkin berdasarkan apa yang kita janji, berdasarkan apa yang kita sumpahkan tersebut. Jadi cukup sekadar itu 7 perkara yang merupakan sunnah Rasulullah, tuntutan Rasulullah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kita menziarahi orang sakit, yang kedua kita mengiringi jenazah, yang ketiga kita mendoakan orang yang bersin, yang keempat kita memenuhi jemputan kenduri, yang kelima kita menebarkan ataupun memberi salam, yang keenam kita membantu orang zalim, yang ketujuh kita mengutarakan janji ataupun sumpah yang kita lafazkan. Jadi kita berehat sebentar, kita bagi ruang untuk azan insya-Allah.
Sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk saya nak minta masa dalam 10 minit tambahan untuk anda menceritakan sedikit pengalaman dakwah anda berada di Sabah. Anda memang anak Sabah lah, berasal di Sabah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sabah ni sebuah negeri yang alhamdulillah ramai majoriti orang Islam, lebih daripada 50%. Tapi apa yang mendukacitakan, Sabah ini peratusan murtadnya begitu tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dalam tempoh 10 tahun 2000 hingga tahun 2010, sebanyak 864 kes permohonan murtad dicatatkan di seluruh Malaysia. Dan Sabah mencatatkan 234 permohonan. Maknanya lebih daripada 1/3 daripada jumlah tersebut, 1/4 daripada jumlah tersebut datangnya daripada Sabah. Berbanding dengan sebuah negeri yang sangat-sangat minoriti Muslim, iaitu negeri Sarawak, yang peratusan Muslimnya dalam lingkungan 30 hingga 35%. Kalau dalam tempoh 10 tahun di Sabah 234 permohonan murtad, di Sarawak hanya ada 1 permohonan murtad. Anda tak ingat, anda pernah cerita tak dekat sini 3 faktor kenapa orang Islam di Sabah banyak murtad. Yang pertama, sebab kurang ilmu agama, terutama yang duduk di pedalaman, yang mana mereka ini kenal Islam, menerima Islam di zaman 3 tokoh menteri besar negeri Sabah ataupun ketua menteri Sabah, Tun Haris, Datuk Haris, Tun Puat Stephen dan Tun Mustafa. 3 orang ni mereka aktif menjalankan kerja-kerja mengislamkan orang Islam di pedalaman. Tapi selepas tu ditinggalkan, tidak ada follow up. Sehingga apa yang terjadi, ada yang dah 30 tahun masuk Islam, tidak tahu lagi bagaimana nak solat dengan sempurna. Dah 30 tahun masuk Islam, tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mandi wajib dengan sempurna. Bahkan dah ada anak cucu cicit dah tak tahu lagi macam mana nak mandi wajib. Ada yang tak tahu macam mana nak baca Al-Quran. Kita buka surah Al-Fatihah, suruh baca, tak pandai baca. Kita sangka baik, mungkin dia tak boleh baca, tapi dia kenal huruf di dalam Al-Quran. Kita tunjuk satu-satu huruf di dalam Al-Quran, satu pun dia tak tahu. Sebab apa? Sebab kurangnya ilmu agama. Kurang ilmu agama. Perkara-perkara basic yang dalam agama ni mereka tak tahu. Ada yang tak tahu hukum kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kita tanya, bulan Ramadan kenapa tak puasa? Dia kata, oh, bulan Ramadan wajib puasa ke? Saya tak tahu bulan Ramadan wajib puasa. Kita belum sebut lagi ilmu-ilmu khurafat. Ni bulan Safar ni. Bila masuk bulan Safar, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, dia pening kepala sebab nak penteras satu gejala khurafat yang besar, iaitu soal mandi Safar. Masih ada lagi di Sabah, masih ada lagi kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa yang tertentu mempercayai yang mandi Safar ini boleh buang sial dan sebagainya. Buang sial. Ada lagi. Yang keduanya, murtad banyak di Sabah ini disebabkan faktor kemiskinan. Walaupun Sabah sebuah negeri yang kaya dengan hasil bumi, pertanian, perladangan, pelancongan, perikanan dan sebagainya, tapi masyarakat sangat-sangat miskin. Kita tak payah pergi pedalaman, kita berjalan di pinggir bandar, mana-mana bandar di Sabah tu, kita tengok bagaimana rumah-rumah setinggian masyarakat Sabah. Allah sangat mendukacitakan. Rumah yang tak rupa macam rumah pun ada. Bila mana kita nak naik bagi sumbangan dengan mereka tu, mereka siap tunggu kita depan pintu. Ustaz, tolong jangan naik ramai-ramai, dia kata, nanti rumah saya roboh. Sebab rumah mereka sangat-sangat daif. Dengan kemiskinan, mereka tak dapat hantar anak mereka belajar. Akhirnya anak membesar tanpa ilmu. Bila besar, nak cari kerja, tak ada ilmu, tak ada kelulusan, tak tahu nak buat apa. Anak-anak perempuan buat apa? Nak cari duit. Anak-anak perempuan nak cari duit dengan cara macam mana? Terpaksa melacur, tuan-tuan. Nak cari duit dengan jalan melacur. Umur berapa? Umur darjah 6, tuan-tuan. Bukan 21 tahun, darjah 6. Umur tingkatan 3. Menjadi pelacur sebab nak cari duit, sebab terlalu miskin. Mak bapak tak ada kerja, mereka tak tahu nak buat apa, jadi macam tu. Ada anak-anak yang masih kecil,
yang umur dalam lingkungan 7 tahun dah mabuk tuan-tuan, minum minuman keras, mabuk terhuyung hayang dengan Allah. Kesian kita tengok. Sebab terlalu miskin. Sebab terlalu miskin. Judi merata-rata. Judi merata-rata tuan. Inilah yang berlaku di Sabah. Yang ketiganya, faktor yang paling besar, yang mana faktor ini dia menggunakan faktor kedua dan pertama untuk memurtadkan orang Islam. Siapa dia? Faktor yang ketiga yang menyebabkan ramai orang Islam murtad adalah masyarakat Kristian. Dalam kemiskinan, dalam kekurangan ilmu, dia murtadkan orang Islam. Bagaimana gerak kerja mereka? Mereka ada founder dana yang sangat besar. Mereka tajani anak-anak muda yang datang daripada Amerika Selatan, pergi bermustatin di pedalaman negeri Sabah, kahwin dengan orang Sabah, akhirnya murtadkan orang Sabah. Banyak tuan-tuan. Mereka masuk rumah orang-orang Islam, pakai pakaian smart, seluar selek warna hitam, kasut hitam. Lepas tu dia pakai baju putih, pakai necktie, naik basikal, masuk pergi pedalaman, masuk pergi rumah orang Islam, bacakan kitab mereka, sampaikan sumbangan di gereja-gereja mereka. Kalau di masjid kita ada tabung, kadang tabung besi, kadang tabung kayu, siap, kadang-kadang ada rantai, ada kunci lagi. Di gereja mereka ada tabung. Tabung tersebut tabung lut sinar tuan-tuan. Kalau letak 1,000, 1 juta dalam tu, memang tengok nilai 1 juta dalam tu. Banyak mana duit yang ada dalam tu, lut sinar. Lepas tu tabung tu bukan guna untuk kita letak duit, guna untuk ambil duit. Ambil sebanyak mana yang kau mau ambil, tafadhal. Sebelahnya dia letak satu buku log. Di dalam buku log ini, siapa yang ambil duit kena tulis 3 perkara. Kena tulis berapa jumlah yang diambil, kena tulis nombor telefon, dan kena tulis alamat. Untuk apa? Untuk mereka follow up semula. Tanya macam mana, duit hari itu cukup ke tidak? Duit hari itu untuk apa? Oh, masih tak cukup ke, tak apa, nanti kita hantar lagi. Hantar. Akhirnya mereka pujuk untuk murtad. Satu keluarga yang murtad, mereka tawarkan wang insentif kepada keluarga murtad ini. Mereka tawarkan 5,000 hingga 6,000 ringgit. Jadi tuan-tuan cuba bayang dalam satu situasi, dengan keadaan ilmu agama yang kurang, dengan keadaan kemiskinan yang sangat-sangat menghimpit kehidupan mereka, ditawarkan 5,000 hingga 6,000 ringgit. Murtad tuan-tuan. Sebab nak duit, sebab tak ada ilmu agama, jahil, tidak tahu bahawa murtad itu adalah dosa besar di dalam Islam. Ada yang pernah kita jumpa seorang pakcik dah 7 kali murtad tuan-tuan. Dekat rumah dia ada 7 tingkat songkok. Kita tanya kenapa banyak sangat songkok pakcik sampai ada 7 biji. Dia kata sebab pakcik dah murtad 7, dah masuk Islam 7 kali, dia kata. 7 kali masuk Islam tuan-tuan. Masuk Islam murtad, masuk Islam murtad, 7 kali berturut-turut. Sebab nak duit. Dan mereka ini, masyarakat Kristian ini, buat kerja bukan sekadar untuk orang yang bebas di luar. Bahkan orang di dalam penjara pun mereka cuba usahakan untuk murtadkan. Mereka masuk dengan NGO mereka, bagi sumbangan, bagi bantuan. Orang Islam yang nak makan seketul ayam KFC terpaksa mengaku murtad sebab nak makan seketul ayam KFC. Kalau yang ditahan ini adalah ketua rumah tangga, mungkin anak yang paling sulung, mungkin suami yang ada isteri, ada anak-anak di rumah. Anak-anak mereka dijaga, di follow up, dijaga kebajikan mereka. NGO ini menjadi perantara menyampaikan maklumat di antara dua pihak, di dalam penjara dan di luar penjara. Mereka bantu sehingga akhirnya ending point adalah mereka diajak untuk murtad. Sebab itu yang kita jumpa pada bulan Ramadan yang lepas, mungkin ada yang terima satu gambar bagaimana keadaan masjid yang usang di negeri Sabah. Masjid yang sangat-sangat usang sebab seluruh kampung telah murtad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masjid tersebut adalah sebuah masjid daripada ratusan masjid yang menerima nasib yang sama. Ramai orang murtad. Sabah ni bukan sekadar terancam daripada serangan pengganas hulu, tapi terancam daripada sudut akhirat. Unsur-unsur ataupun kerja-kerja yang cuba untuk memurtadkan orang Sabah. Sebab di dalam plan mereka, mereka mahu menjadikan Pulau Borneo ini, Sabah, Sarawak termasuklah Brunei, menjadi satu pulau yang dikuasai oleh misionari Kristian. Jadi mereka buat kerja bersungguh-sungguh. Jadi alhamdulillah atas kesedaran kami buat kerja. Kami cuba maknanya counter back apa yang mereka buat. Kita masuk ke pedalaman, kita sampaikan sumbangan, kita bagi bantuan,
kita beri pendidikan, maknanya kita bagi kuliah, kita pergi misi dakwah, kita bagi tazkirah, bagi peringatan kepada wanita. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah kami review semula kesudahan gerak kerja kami ini, bila kita buat begitu saja terus, kesudahannya tidak akan ke mana. Kesudahannya tidak akan ke mana. Sebab banyak benda yang kita nak kontrol. Jadi sebab itu kami memilih untuk menyelesaikan masalah yang pertama tadi. Nak selesaikan masalah kurangnya ilmu di kalangan masyarakat, ilmu tentang agama. Maka dengan itu kami mengambil keputusan di bawah NGO kami Sabah K, kami menubuhkan sebuah sekolah rendah Islam. Sekolah rendah Islam, namanya Sekolah Rendah Islam Kota Kinabalu, sebagai satu langkah pertama untuk kita memberikan pendidikan kepada masyarakat Sabah, terutamanya pendidikan agama. Sekolah rendah Islam ini adalah langkah pertama untuk kita membina lagi institusi pendidikan yang seterusnya. Lepasnya ada rezeki, kita nak buka sekolah menengah. Selesai sekolah menengah, insya-Allah kita nak buka sebuah sekolah, sebuah kolej Universiti Islam Sabah. Mungkin bunyinya macam kuis dekat sini juga lah. Kuis Kolej Universiti Islam Selangor. Mungkin nak bagi tengok Sabah sikit, dia tambah kuis Bah. Nak beritahu kuis Sabah, Kolej Universiti Islam Sabah. Ni antara kita punya maklumat ataupun kita punya perancangan jangka masa panjang. Cuma sekarang ni kita bermula dengan kita membuka sekolah rendah Islam. Jadi sekolah rendah Islam kami kita tubuhkan, kita bangunkan di satu shop lot 2 tingkat, kita sewa di Alam Mesra Kota Kinabalu. Siapa yang pernah pergi Kota Kinabalu, Alam Mesra ini terletak berhadapan dengan UMS, berhadapan dengan supermarket ataupun shopping mall One Borneo. Betul-betul berdepan tu kita buat satu sekolah rendah Islam dekat situ. Ya. Kos sewa dia sebulan 4,800. Sewa saja 4,800. Kita bagi yuran pada pelajar, kita bagi yuran yang sangat-sangat minimum, yang memang kata orang cukup makan, sekadar untuk keperluan saja. Kita tak ambil untung, sebab di sana kita nak buat pendidikan, kebajikan dan dakwah. Kalau ikut kita tempat macam tu, ibu ayah bila datang daftar anak, dia expect yuran berapa? Dia expect yuran 500 dan ke atas. Sebab betul-betul di tempat yang sangat-sangat strategik, kita kata tak, kita bagi yuran 300. 300 ini adalah yuran yang jauh lebih murah RM100 berbanding dengan sebuah sekolah rendah Islam yang jauh lagi ke dalam. Berbanding dengan kami ini betul-betul depan dengan jalan besar, pergi kerja, balik kerja. Memang berdepan dengan jalan besar, memang kawasan tumpuan lah dekat situ. Kita buat dekat situ tuan-tuan. Sekarang ini jumlah pelajar yang didaftarkan dalam 11 orang. 11 orang. Maknanya pendapatan yuran pelajar sebulan ada RM3,000 lebih kurang. Dan untuk maintenance sekolah kami ini, setelah kami calculation, dalam sebulan maintenance termasuk gaji guru, bil api air, sewa apa semua, kita anggarkan perbelanjaan sebulan sebanyak RM48,000. 48 tolak 3,000, maknanya ada defisit setiap bulan. Kalau kami teruskan, ada defisit 45,000. Kalau orang buat bisnes setiap bulan 45,000, gila dia kata. Dalam setahun lebih daripada RM500,000 rugi. Tapi kita bukan nak tengok rugi, bukan nak tengok untung. Kita nak buat sekolah rendah Islam ini atas dasar kebajikan dan dakwah. Kita duk berfikir, kalau hari ini kita tutup sekolah rendah Islam, batalkan buka sekolah rendah Islam ni, kita batalkan sebab kita tak ada bajet, defisit setiap bulan, maknanya kita telah menutup satu ruang dakwah. Maknanya kita telah menutup satu ruang dakwah yang entah bila lagi kita akan buka semula. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kami mengambil keputusan, walaupun berat, walaupun payah, kita akan tetap teruskan. Walaupun mungkin kami terpaksa berkorban, walaupun ada yang terpaksa terkorban, tak apalah. Demi melihat mudah-mudahan dengan sedikit usaha yang kita buat ini, mudah-mudahan suatu hari nanti akan terbit sinar kegemilangan Islam di negeri Sabah. Jadi dengan itu tuan-tuan, kami datang ke Semenanjung. Ada 2 orang, saya dengan seorang sahabat saya, kita buat roadshow di sekitar Kuala Lumpur, Selangor. Sahabat saya baru ni dia fokus pada sebelah utara Kedah, Pulau Pinang, untuk kita mengajak saudara-saudara kita yang berada di Semenanjung ni untuk sama-sama kita membantu gerak kerja dakwah di Sabah.
Mungkin kita tak dapat hantar diri kita untuk bantu secara langsung, maknanya diri kita di sana, tetapi mungkin kita boleh hantar dari sudut bantuan kewangan. Jangan risau tuan-tuan, insya-Allah semua akan dapat pahala yang sama. Semua dapat pahala yang sama. Satu ketika ditanya, ada seorang mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," dia kata, "pahalaku sedikit sebab aku ni bukan di antara orang yang menarik busur-busur panah untuk dihalakkan kepada musuh." Rasulullah beritahu, tidak. Sama ada orang yang petik daripada pokok, orang yang raut anak panah, orang yang menarik busur panah, semua mendapat pahala yang sama di sisi Allah. Maknanya hari ini orang yang bagi sumbangan, orang yang bagi buah fikiran, orang yang infakkan tenaga dan sebagainya untuk menggerakkan kerja-kerja Islam, semua akan dapat pahala yang sama. Jadi malam ni tuan-tuan, pakat-pakat kita bagi sumbangan sebanyak yang kita mampu. Sebanyak yang kita mampu. Kalau tuan-tuan mampu bagi 100 yang paling banyak, terpulang pada tuan-tuan, bagi sebanyak yang mungkin. Malam ni kalau tak ada bawa duit, tuan-tuan boleh balik rumah ambil duit dulu, saya boleh tunggu. Kalau tak ada bawa duit juga, tak ada duit, nak bagi kunci kereta ke, nak bagi rantai emas ke, terpulang pada tuan-tuan. Kita infakkan semua. Sebab harta kita ni hanya 3 benda saja yang kita punya. Nabi menyebut 3 benda je. Yang pertama, iaitu apa yang kita makan. Kita makan akan bertukar menjadi tenaga, bakinya akan menjadi najis. Yang kedua, yang kita pakai. Yang kita pakai akan lusuh, akan jadi tak muat, akan rosak, lepas tu tak guna dah. Yang ketiga, yang betul-betul menjadi milik kita adalah apa yang kita hantar ke akhirat, apa yang kita sumbangkan untuk membantu gerak kerja Islam, membantu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang berkekalan, yang dalam dompet kita, yang dalam akaun bank kita belum tentu kita punya. Silap hari bulan kita meninggal, jadi milik waris-waris kita, jadi milik ahcung, mutusami dan sebagainya. Jadi sebelum jadi milik mereka, kita korbankan sebanyak mungkin, kita hantar ke akhirat. Ada orang tanya dengan anak, dia kata, "Ustaz, yang mana yang lebih utama? Hantar sumbangan bantuan ke luar negara ataupun hantar bantuan ke dalam negara?" Anak kata semua penting. Hantar bantuan untuk Syria, untuk Palestin, untuk Rohingya penting. Tapi jangan sampai kita terlepas pandang dalam negara. Bak kata pepatah, jangan sampai susu di hutan kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Penting juga untuk kita bagi tumpuan. Macam beberapa tahun yang lepas, pengalaman seorang ustaz. Dia kata, anak pergi dekat Kemboja. Kemboja anak bawa 26 duit yang boleh beli 26 ekor sapi lembu untuk dikorbankan di Kemboja. Rupa-rupanya Singapura satu NGO, baru satu NGO, tak berapa banyak NGO Islam di Singapura tu. Salah sebuahnya pergi Kemboja, mereka bawa 260 ekor, lipat 10 kali ganda. Sedangkan tuan-tuan, di Sabah masih ada lagi kampung-kampung orang Islam yang seumur hidup mereka belum pernah merasa daging korban. Belum pernah merasa daging korban. Orang kita duk tengok overseas. Dalam negara tak pernah tengok. Akhirnya terbiar umat Islam di Sabah. Ni tuan-tuan, kita kena tengok juga. Jangan hanya tengok yang syok, tengok yang luar negara, hantar bantuan luar negara, sehingga kita terlupa yang dalam negara. Penting juga untuk kita bantu luar negara, tetapi jangan sampai terlupa yang dalam negara. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita bagi sumbangan sebanyak mungkin yang kita mampu. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Akhirul kalam, yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqamah dalam iman, Islam dan ihsan, mati dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah, anda nak minta doa daripada tuan-tuan. Pada 2 hari bulan Januari akan datang, anda akan menikah, mendirikan rumah tangga. Minta doa daripada tuan-tuan, mudah-mudahan pernikahan anda mendapat berkah dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.